إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله محمد بن عبد الله الذي لا نبي بعده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون واسمعوا قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali saya pesan pada diri saya sendiri dan kepada para jamaah salat Jumat hari ini, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala mengikut kemampuan yang ada. Dan begitu juga kita meninggalkan segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan al-muttaqin al-faizin fid dunya wal akhirah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di penghujung bulan Safar nak sambut Rabiul Awal, cuba kita mari perhati beberapa pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita dok anggap, yang kita dok dakwa kita kasih dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kasih kepada seseorang, kekasih kita suruh gapo kita turut, kekasih kita larang gapo kita tinggal. Begitulah sikap seorang muslim terhadap nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dok dakwa kata kita umat Muhammad, kita ahli sunnah wal jamaah, sedangkan kita benci dan tidak pernah melihat, tak biasa jengok gapo perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, dan berapa banyakkah perintah-perintah Nabi, pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita langgari, kita langgar, kita tahu. Oleh itu, marilah kita cuba cek diri kita masing-masing, terutama saya sendiri pakai cek apakah pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul kita laksanakan, betul-betul kita mengamalkan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awsani Rabbi bitis'in usikum biha." Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diceritakan oleh Ad-Dailami, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awsani Rabbi bitis'in usikum biha." Allah Subhanahu wa taala telah memesankan kepada aku 9 perkara. Dan kemudian dengan 9 perkara ni lah pula aku nak pesan kepada kamu, usikum biha. Gapo dia? Usikum bil ikhlasi fi sirr wal 'anan wal 'adl fi ridha wal ghadab wal qasdi fil faqr wal ghina wa an a'fu 'amman zalamani wa u'tiya man haramani wa asila man qata'ani wa an yakuna sumti fikran wa nutqi zikran wa nazri ibran. Al-hadis rawahu Ad-Dailami. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah mengusiat, telah berpesan oleh Tuhanku kepada aku dengan 9 pesanan. Maka dengan 9 pesanan ini pula akan aku pesankan kepada kamu wahai muslimin. Gapo itu pesanan pertama? Awsani bil ikhlas bis sirri wal 'alan. Allah Taala telah perintah ataupun memesan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya melakukan segala amal ibadat dengan ikhlas, sama ada di tengah orang ataupun bersendirian. Kita dok ramai-ramai dalam masjid ataupun dilihat oleh orang ramai,
Begitu sebaliknya fi sirri, kita duduk seorang, tak ada seseorang pun melihat kita, tak ada seorang nampak kita, maka sama ada duduk seorang apa tengah ramai, Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada Nabi bil ikhlas. Ikhlas cukup payah. Ikhlas ni duduk dekat dengan riak. Uat. Sebab itulah Nabi SAW dalam satu hadis, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkal asghar. Qila ma ya Rasulullah? Qala ar-riya. Nabi SAW pernah bersabda, setakut-takut aku kepada umat aku, yang paling aku takut berlaku pada umat aku adalah syirik kecil. Syirik kecil aku takut sekali. Maka sahabat tanya, kata, gapo dia syirik kecil? Qala ar-riya'u. Nabi kata, itulah riak. Nak tunjuk-tunjuk ke orang, uat, nak royak atau kita juh, kita rajin, kita molek, kita pandai. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala menekankan di sini pertama kalinya ikhlas. Hendaklah kamu mengerjakan segala amal ibadat kamu kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana lain. Al-ikhlasu fi sirri wal alan. Kita kena ikhlas sama ada di tengah ramai ataupun kita seorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Sesungguhnya mereka itu tidak diperintah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala illa liya'budullaha mukhlishin, kecuali dalam keadaan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginya Allah taala dan milik agama ni. Jadi kalau kita buat amal dengan tidak ikhlas, maka percuma amalan kita. Amalan yang kita lakukan sebanyak mana pun kalau tidak ada ikhlas, percuma, jadi haba'an mansura. Jadi habu yang diterbangkan angin. Na'udzubillah min dzalik. Oleh itu saya berpesan terutama diri saya sendiri, kita bakal jaga, sebab masalah ikhlas ni kita dengan Allah Ta'ala saja tahu, orang lain tak tahu. Kita semaya ramai-ramai dalam beratus orang ni, kita semaya ikhlas tak ada apa tahu. Dalam hati saya tak ada siapa tahu, dalam hati saudara tak ada siapa tahu juga, kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu Allah Taala pesan ke Nabi supaya ikhlas sama ada depan orang ataupun dekat orang. Dalam surah Al-Kautsar ayat kedua, fasalli li rabbika wanhar. Hendaklah kamu sembahyang wahai Muhammad dan berkorban kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita gerbang menata hari raya, kita semaya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa iftitah kita juga, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kerana Allah taala belaka. Semaya kita, ibadat kita, hidup kita, mati kita hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Yang kedua, wal 'adl bi ridha wal ghadab. Allah Subhanahu wa taala pesan kepada Nabi suruh adil. Suruh berlaku adil. Sebab adil adalah asas masyarakat. Di mana tidak ada keadilan, di mana tidak timbulnya keadilan masyarakat, maka di situlah akan berlakunya huru-hara. Sebagaimana seluruh dunia lah ni, sebab apa? Timbulnya mongkok, timbulnya tunjuk kuasaan, timbulnya panggil peraturan. Sebab apa? Tidak timbulnya keadilan dalam masyarakat. Orang Islam mah terataan. Oleh itu Allah Ta'ala pesan sejak mula lagi 1400 tahun lebih dah, Allah Ta'ala pesan ke Nabi, wal 'adli fil ridha fil ridha wal ghadab. Berlaku adillah kamu, sama ada orang yang nak hukum tadi ni, orang yang mau kena ke orang reda, ataupun gulawai kamu tak kena ke dia, walau bagaimanapun kena berlaku adil. Nabi SAW ditegas oleh Allah Ta'ala dan diriwayat oleh Allah Ta'ala dalam suratul Maidah ayat 8, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wahai Muhammad, janganlah kebencian kamu kepada suatu kaum, membenci pada seseorang tertentu, membenci pada puak tertentu menyebabkan kamu menyeleweng daripada keadilan. Dengan sebab kita benci ke dia, kita tak berlaku adil. Naudzubillah. Allah Ta'ala juga ayat, wala yajrimannakum, janganlah kamu menyebabkan kamu curang, tak adil. Sebab apa? Syana'anu qaumin, kerana kebencian kamu terhadap satu kaum. Kita benci bukan fok kita, bukan orang gang kita,
kita buat tak adil, na'udzubillah zalik. Oleh itu Allah Ta'ala kata, janganlah kebencian kita pada seorang, tak kenal pada seorang, jangan kita tidak berlaku adil. Kena adil walau bagaimanapun. Nabi SAW dalam satu hadis, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Nabi kata, seandainya Fatimah binti Muhammad, Fatimah Az-Zahra, anak Nabi SAW, kalau anak dia nama Fatimah curi, laqata'tu yadaha, pasti akan aku potong dengan tangan aku sendiri. Tangan siapa? Tangan Fatimah. Nabi nak potong sendiri. Ayat atas Nabi kita sangat-sangat adil. Sebab itulah berlaku dalam keadilan dalam masyarakat. Masyarakat Madinah damai, aman, sentausa, sejahtera dan sebagainya. Itu di antara tanda-tanda keamanan yang berlaku dalam masyarakat. Di mana tidak adanya keadilan, di mana tidak adanyaความยุติธรรมในสังคมให้เกิดขึ้น. Sebab tu berlakunya huru-hara seluruh dunia ni buku apa? Buku adil sah. Oleh tu Allah Ta'ala tuan pesan beringat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak awal pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam terima wahyu lagi. Yang ketiga, wal qasdi fil faqri wal ghina, berlaku sederhana, pan-kelan. Tekah kita kaya, tekah kita miskin, kita senang, tekah kita susah, kita belanja harta benda kita dengan sederhana. Bukan tekah beli duit masya-Allah. Masuk oleh bibi pona nak bawa hakuk dia tu kali nak tahu mah. Bawa pia susah sikit habis duit pak gigit jari telak aliyo naudzubillah zalik. Bukan perangai orang Islam dah tu. Al-qasdu fil ghina wal faqri. Nabi Allah Subhanahu wa taala royak tentang sifat orang mukmin. Ibadur Rahman, sifat hamba Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman yang Allah Taala sebut dalam suratul Furqan ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawaba. Setengah daripada hamba Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, iaitu orang yang apabila dia membelanjakan harta benda dia, lam yusrifu, tidak melampaui, tak telajak, tak barah telajak, walam yaqturu, dan tidak kedekut. Antara barah telajak dengan kedekut berapa? Dak tengah-tengah sederhana. Sama ada tekah dia duit banyak pun dia sederhana, dia duit tak ada pun tidak nampak begitu beza di antara tekah dia susah dan tekah dia senang. Sebab apa? Dia belanja harta dia dalam keadaan sederhana, pertengahan, pan-kelan. Tak nampak. Boleh duit sama dia tu kan. Beli barang masya-Allah, dok pondok klik apa terik tahu rumah dia. Orang nampak. Itu bukan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pesanan yang keempat, wa an a'fu amman zalamani, supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kemaafan, hai apai kepada orang yang nyanyo ke dia. Masya-Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu sejarah Nabi ke, nak pergi semaya apa orang Yahudi ambil tahik gapo te uta pe Nabi teka dak Mekah gak nyanyo ke Nabi, gi di Taif dia mau peramak Nabi pekon dengan batu pekon dengan kayu ke apa. Maka Nabi SAW setelah dia buka Mekah, Nabi kita tidak pernah balas dendam dia. Orang biasa buat nyanyi ke dia, buat huduh ke dia, buat jahat ke dia, buat karut ke dia. Bawa Nabi kita masuk, buka kota Makkah Al-Mukarramah tahun 9 Hijrah. Nabi kata kan, aslimu taslamu, masuk Islam lah kamu selamat. Dan Nabi kata, man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa masuk berlindung di rumah Abu Sufyan. Abu Sufyan ni gulawan Nabi waktu Nabi kita belum hijrah dulu. Bawa Nabi masuk buka kota Mekah, Nabi tak ada balas dendam dak pada Abu Sufyan. Siapa masuk rumah Abu Sufyan dia selamat, walaupun dia tak masuk Islam. Itu riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada pernah dendam. Tak ada berasa kan, tak ada pasal dendam, tak ada pasal nak marah pada siapa pun juga. Sebab dia sebagai pendakwah, bukan hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada satu ketika Nabi SAW bui wah tamar tiap-tiap pagi, tiap hari pada seorang Yahudi tua dah buta. Orang Yahudi mata buta tua. Nabi kita tiap hari dah suat wah tamar ke dia. Waktu Nabi kita dah suat, dia kata, wahai lelaki, mau beringat mau jangan masuk dekat dengan Muhammad.
Muhammad tu mengaku dakwa jadi nabi, dia tu kau buat pecah belah masyarakat. Jangan nak turut dia. Mu turut dia kat punah mu. Jadi nabi duk makan buah tamak pada orang tu. Orang tu duk kata ke nabi, nabi tak jawab gapo. Mulai tak akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an a'fu amman zalamani. Orang buat kata hudu, nyanyi wajah, Nabi maaf. Sebab itulah waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, Abu Bakar jiwi pula. Buat Nabi mati pak, Abu Bakar wi suap pula. Nabi pesan Abu Bakar, apabila aku tak ada dah, mu kena lanjutkan kerja ni. Akhirnya Abu Bakar wi tiap hari dak wi gapo? Wi makan utama sok utama. Ya tetangga ni bukan hak semua tangan ni. Tangan hak semua lebih lembut lagi. Beraluh lagi ni. Abu Bakar beraluh dah. Nak ukur dengan Umar kasar lagi. Dia kata orang hak tangan ahloh hak duit sama-sama tu tak ada dah. Ni aku ni Abu Bakar. Siapa dia hak duit sama-sama tu? Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak ada kena kecek banyak. Orang Yahudi tadi masuk Islam kerana apa? Setelah Nabi tak ada dah. Tekan Nabi dah dia kata huduh maki hamung pada Nabi. Bawa Nabi mati Pak Abu Bakar. Dia riwayat kata Nabi mati dah makan mu tiap-tiap hari itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya masih seleh kerana budi pekerti yang baik. Wi maaf yang apa yang kalakan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Yang kelima, buat mutiaman haramani. Supaya aku memberikan barang kau hadiah ke ikutlah. Orang yang tak biasa halal gapo kat aku, suhalah ke dia. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Aisyah buat sayur gapo yang banyak kat kuah dan hatu kepada jiran-jiran sama ada orang Islam ataupun Yahudi. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi tak sawi gapo ke Nabi. Tapi Nabi kita wei ke dia. Itu di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diajar dan pesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gapo dia tak biasa wei apa ni gapo dia. Apa ni orang tak sawi gapo ke dia pun wei. Cuba kita praktek abang guys. Kita masuk kedai kita cuba beli sekok 2 kok 10 20 cuba kita wih lah tu baik pada misalnya masuk masuk 7-Eleven ke masuk tu baik pak kita beli gapo roti ke gapo kita wih kepada siapa pun yang jumpa kita. Itu di antara ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam pada umat dia. Mudah-mudahan kita dapat laksanakan, boleh praktek, boleh amal dengan apa yang paling mudah bagi kita. Yang keenam, wa asilu man qata'ani. Hubung rahim. Orang putus rahim dengan kita tak biasa berkunjung rumah kita, tak biasa mari, tak biasa tegur kita, pergi cari dia. Dalam satu hadis Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, orang dia mari seumur rumah kita, kemudian kita rasa dia ada mari rumah kita seumur, kita tak asal gimana dia? Kita pergi balas lah tu. Adakah tu termasuk rahim, hubung rahim?" Nabi kata, "La, tak masuk tu." Apa kita belah mana? Kita dok pergi rumah orang goleknya demo dok mari rumah kita semua. Kita pergi nama sekali. Hak hubung rahim sungguhnya demo tak biasa mari rumah kita pergi rumah dia. Tak ada niat gapo-gapo, tak ada niat balas gapo, pergi bukan nak cari musewah kayu warga yang motel dok. Dak, semata-mata ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu panggil hubung rahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Silman qata'aka wa ahsin ila man asaa ilaika wa qulil haqqa walau ala nafsik." An Ali bin Abi Talib. Nabi kata hubungilah rahim orang yang putus rahim dengan mu. Orang tak biasa mari rumahmu, tak biasa tegur mu, tak biasa baik kamu, mu cari dia. Wa ahsin ila man asaa ilaika, dan berlaku baiklah, buat baiklah kepada orang jahat kamu. Orang kata huduh kita salah ke dia. Orang masih muka kita manis ke dia. Orang tak tegur kita tegur dia. Dia tak meluk kita kacau tegur dia. InsyaAllah suatu hari dia akan baik kita. Itu di antara perangai. Wa qulil haqqa walau ala nafsik, dan berkata benarlah kamu walaupun kena pada dirimu sendiri. Walaupun kita katakan benar, kena atas kepala kita sendiri. Walaupun begitu kena kata benar. Itu di antara kewajipan orang muslim. Pesanan yang ke-6. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk syurga orang yang putus rahim. Putus rahim sekat mana? Sekat lebih sepat 3 hari. Kita balah, kita tak tegur sekat 3 hari, lebih dari 3 hari panggil kita putus rahim. Dalam satu hadis Nabi yang lain mengatakan, siapa-siapa putus rahim dengan saudara dia, balah tak tegur fauqa sanah, lebih dari setahun, sama dengan hukum kita bunuh dia. Nauzubillah min zalik.
kita tak tegur dengan saing kita lebih ber 100 tahun, maka sama dengan kita bunuh dia hukum. Nauzubillah min zalik. Orang bunuh orang seorang ni, man qatala an-nas faqad man qatala an-nas jami'an. Siapa bunuh orang seorang, supaya hukum dia supaya dengan bunuh sebutir dunia ni habis. Bunuh seorang. Arti bunuh dia ni tak tegur dengan dia lebih 100 tahun cukup. Nauzubillah min zalik. Oleh tu haraplah kita dok balah gapo, dok tak tegur gapo, tak cak gapo jangan. Terutama bahasa Melayu kita ni bahasa tak comel. Tak comel, mudah marah. Aku tak apa, payah marah. Dia marah, tak tegur mati. Itu tak comel, syaitan belah tu. Oleh tu Nabi Allah Nabi ayat kata silman qata'aka, hubungilah orang yang putus rahim dengan kamu. Wa asin ila man asaa ilaika, wa ba'lah kang pada orang yang buat jahat kamu. Yang ketujuh, wa an yakuna sumti fikran. Wahai Muhammad, modok dia adalah jadi apa? Dok dia jenis mikir. Wa sumti fikran, dok dia tu mesti mikir. Bukan dia ada khoya dah nyung, bukan. Dalam ayat Ali Imran, surah Ali Imran ayat 191, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Iaitu orang senantiasa mikir ni, tafakkaru fi khalqillah. Allah Taala suruh mikir masalah kejadian Allah Taala, makhluk Allah Taala. Wala tafakkaru fi zatillah. Jangan kamu dok mikir masalah dengan Tuhan. Zat Tuhan belah mana gitu gini. Tasawuf cara hak Allah Taala mu tak kenal, Nabi tak kenal. Ni Allah Taala belah mana sifat dia. Hak sungguh tuacing. Nabi tak ada royak gapo. Royak beriman dengan Allah Taala, apa royak dalam hadis, gapo royak dalam Al-Quran, kita beriman tu, tak ada apa. Tak sah kaji Tuhan gitu, Tuhan gini, tak sah. Nak mikir, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Fikir tentang kejadian Allah Subhanahu wa taala di langit dan bumi. Udara belah mana, kayu-kayu belah mana, gunung-ganang belah mana, sampai yang kata macam yang nading belah mana, tahu udara belah mana, hak tu mikir hak tu. Tentang Allah Taala tak kena mikir. Sebab Nabi tak suruh mikir tentang Allah Taala. Wala tafakkaru fi zatillah. Mu jangan nak mikir tentang diri Allah Subhanahu wa taala. Mu beriman ke Allah Taala, Allah Taala sebagai Tuhan kita, Allahu Rabbuna Tuhan kita, maka itu cukup. Allah Taala. Yang ke-8, wa nutqi zikran, masya-Allah. Ini juga salah satu sebab dok timbulnya perpecahan dalam masyarakat sebab mulut kita. Allah Taala pesan Nabi, wa nutqi zikran, kita cakap pada zikir. Ucapan kita we ada faedah, we ada guna, suka jadi zikir boleh pahala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar ka, la haula wala quwwata illa billah ka, astagfirullahalazim. Apa ingatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala we ada hubungan. Kita sebut pak we apa ni ada hubungan dengan Allah Taala panggil zikir. Zikrullah arti ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang dalam semaya ingat gapo lain. Tekah kerja tak ingat pada Allah, buat tekah semaya ingat kerja tu beli. Tekah buat ke lain pak 8 jam sehari tak ada ingat Tuhan. Buat Allahu akbar. Ingat habis. Segala sesuatu kerja pagi sampai gelap, masuk bila takbir, naudzubillah. Ini riwayat kata, diam kita kena zikir pada Allah Taala, jangan ambil. Sebab tu Ali kata kena, ambil dunia ni taklah tangan mu jadi. Ambil dunia ni pegang tangan. Apabila kamu rasa berat tahu. Tapi ambil akhirat kita oleh hati. Sebab apabila duduk hati dah tak tahu. Ambil dunia tak tangan dia, bawa rasa berat tahu, rasa lengan tahu. Tak apa dunia. Tapi khudh akhirataka fi qalbika. Ambillah akhirat kamu tak oleh hati kamu. Itu balik kita ni. Ambil dunia mai boleh hati. Bawa nak kerja akhirat, ingat dunia, naudzubillah min zalik. Itu di antara gejala-gejala mazahir fenomena yang berlaku dalam masyarakat kita, terutama saya sedikit terutama sangat lemah iman dan amal. Oleh itu Allah Taala ayat dalam surah Ali Imran juga, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, iaitu orang-orang senantiasa zikrullah, ingat kepada Allah Taala waktu duduk, waktu diri, waktu duduk menyangga, duduk tidur, duduk gapo, sebut Allah Subhanahu wa taala. Hak sebut Allah Taala ni tak ada abang, tak ada kena ada gapo ni panggil ibadah ammah, ibadah umum.
Tak ada terkena duduk juru. Kadang-kadang kita masya-Allah terkeduk di masjid supaya Abu Bakar, duduk luar supaya Abu Jahal. Naudzubillah. Oleh tu kita duduk masjid dan luar supaya. Kalau masjid Muhammad, luar Abu Muhammad. Tempat kerja Abu Muhammad. Jangan duduk Muhammad dalam masjid buat keluar pak Abu Lahab Abu Jahal. Naudzubillah min zalik. Terutama saya sendiri. Hadirin sidang Jumaat rahimakumullah. Dan pesan yang terakhir Allah Taala pesan wa nazri ibaran. Kita tengok gapo-gapo pak ambil iktibar, ambil burian, ambil utahon. Kita tengok gapo-gapo sebab tu Allah Taala kata afalam yanzuru ila as-samaa'i kaifa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Tidakkah mereka itu perhatikan kepada langit yang kami bangunkan? Allah Taala buat langit. Wa zayyanaha. Bagaimana Allah Taala banainaha? Kami Allah Taala bangun, bina langit. Wa zayyanaha, Allah Taala bina langit kemudian dihiasi dengan bintang yang gemerlapan bang. Matahari, rembulan, bintang-bintang sebagainya. Wa ma la min furuj. Langit Allah Taala buat tak bisa pecah. Piring kita setahun-setahun tak tahu apa rozai pecah. Besar mana? Halau saya tapak tanya, tak tahu berapa kali pecah. Maka langit Allah Taala buat ma laha min furuj, tak bisa pecah, tak bisa getak. Apa kamu tak mikir tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Begitu juga Allah Taala ajak kita berfikir, afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat? Apakah mereka itu tidak melihat kepada unta bagaimanakah diciptakan Allah Subhanahu wa taala? Unta sebagai sing talesan, unta. Tak ingat unta. Wa ila as-samai kaifa rufi'at? Kepada langit tidakkah kamu lihat bagaimana diangkatkan Allah Taala? Wa ila al-jibali kaifa nusibat? Kepada bukit bukau yang begitu tegak, kokoh. Wa ilal ardi kaifa sutihat? Bagaimana dilapangkan bumi sebagai tempat berjalan bagi kita. Itu suatu amaran Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Taala. So kita tengok gapo mak kita mikir, ambil burian, ambil pengajaran daripada segala sesuatu. Innal aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wala haula wala quwwata illa billahil 'azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Hadirin sidang Jumaat yang saya muliakan, mari kita sama-sama insafkan diri. Pakak-pakak khabar kata kita ni siapa, gapo kita kena buat, kurang gapo ada kita sebagai orang mukmin. Setelah kurang dah kita nak buat dahana kita sebagai orang yang sedar di khabar di kata kita adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang suatu hari akan jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nak lari ke mana pun tak lepas daripada mati. Aina ma takunu yudrikumul maut. Di mana saja kamu berada, kedatangan apa maut akan datang jumpa dengan kamu. Tak kira duduk mana. Jadi raja, jadi hamba, orang kaya miskin, semuanya mati. Terutama saya sendiri pun pakai ingat. Nampak tak molek mana, tak comel mana, tegur boleh. Insya-Allah, terima kasih. Allahumma ighfiril mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat وقاضي الحاجات. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم وأعنا على اتباع سنة نبيك الكريم. اللهم أصلح أحوالنا واشف مرضانا وارض المسلمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربي أوزعني أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربي أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا.
اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.